Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama-sama pada malam ini dalam program Kalam Ulama yang jolong-jolong kali kita perkenalkan dan juga kita laksanakan. Insya-Allah mudah-mudahan program ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar dan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kerana kita diberi peluang dan juga ruang bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini kita akan sama-sama membicarakan satu tajuk yang agak penting kepada kita semua untuk kita fahami dan juga kita hayati, tidak lain tidak bukan untuk kebaikan kita bersama, iaitu berkaitan dengan ulama dan politik Islam. Ulama dan politik Islam. Tajuk yang kita akan sama-sama bincangkan pada malam ini dan kita sama-sama huraikan pada malam ini berkaitan dengan ulama dan keterlibatan ulama dengan politik Islam. Ini satu tajuk yang sebagaimana yang saya sebutkan tadi, tajuk yang sangat penting untuk kita fahami dan juga kita sebarkan kepada ulama-ulama yang berada di luar sana dan juga kepada masyarakat-masyarakat kita yang bersama-sama hidup dengan ulama-ulama yang berada dalam kawasan mereka dan juga tempat mereka. Apabila kita menyebut tentang ulama, maka kita lihat di dalam Al-Quran ini banyak ayat-ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan dan Allah Ta'ala memberi kelebihan, menyatakan kelebihan kepada ulama. Antaranya, qala Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Inna Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Itu beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan juga nyatakan di dalam Al-Quran. Biasanya yang kita sentiasa dengar, yang kita sering dengar, iaitu ayat yang pertama, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya manusia ataupun hamba yang paling takut, hamba Allah Ta'ala yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain tidak bukan iaitu ulama.
Apabila kita sebut ulama, maka ulama adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam banyak-banyak hadis tentang kelebihan ulama, tentang kelebihan orang-orang yang berilmu. Bagaimana banyak-banyak hadis yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, antaranya an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mathalal ulama'i fil ardi kamathalin nujumi yuhtada biha fi zulumatil barri wal bahr fa idzan tamasat nujumu awshaka an tadillal hudatu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan ulama di bumi ini adalah seperti bintang-bintang yang dijadikan petunjuk dalam kegelapan-kegelapan di darat dan juga di laut. Apabila bintang-bintang itu lenyap di antara kegelapan-kegelapan tadi, maka sudah tentu para penunjuk jalan akan dikhawatiri akan tersesat jalan. Itu ibarat perumpamaan yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, betapa hebatnya ulama, betapa mulianya ulama, ibarat bintang-bintang yang menerangi manusia, yang menerangi kegelapan pada waktu malam. Ini kehebatan dan juga kemuliaan ulama yang telah disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi hadis-hadis yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dan saya tidak berhasrat untuk membanyak-banyakkan hadis. Cukup satu sahaja tentang kelebihan yang ada pada para ulama. Maka kita faham daripada hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak royak kepada kita, nak memberitahu kepada kita bahawasanya ulama ini mesti menjadi pemimpin. Ulama-ulama ini adalah pemimpin yang memandu masyarakat memahami Islam yang sebenar. Itu adalah peranan ulama. Peranan ulama adalah menjadi pemimpin yang memandu masyarakat memahami Islam yang sebenar dan juga Islam yang menyeluruh. Itu peranan ulama. Kita kena ingat, kita orang yang berilmu, kita ulama, kita orang yang berilmu, orang yang ada ilmu, maka peranan kita dalam masyarakat, kita kena bagi tahu, kita kena royak, kita kena jelaskan kepada masyarakat tentang Islam yang sebenar dan juga Islam yang menyeluruh. Maka apabila kita bercakap tentang Islam yang menyeluruh, apabila kita bercakap tentang Islam yang menyeluruh, Islam yang syumul, maka apakah yang dimaksudkan dengan Islam yang syumul? Apakah yang dimaksudkan dengan Islam yang syumul? Maka sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Musyahid Hasanul Banna rahimahullahu ta'ala, Islam yang syumul ini sebagaimana yang disebut oleh Asy-Syahid Al-Imam Hasanul Banna, Al-Islamu nizamun syamilun yatanawalu mazahirul hayati jami'an fahuwa daulatun wa watanun au hukumatun wa ummatun wa. Maksudnya apa? Islam ini adalah nizamun syamilun. Orang panggil nizamun syamilun, way of life. Nizamun syamilun iaitu nizam yang merangkumi, yang menyeluruh.
yatanawalu mazahirul hayah, yang merangkumi aspek-aspek di dalam kehidupan. Bila kita sebut Islam, maka Islam itu merangkumi aspek-aspek kehidupan yang ada di atas muka dunia. Itu maksud Islam. Islam ini bermaksud memenuhi aspek-aspek yang ada dalam kehidupan manusia. Itu bermaksud Islam yang menyeluruh, iaitu Islam yang merangkumi segala aspek-aspek kehidupan yang ada dalam hidup kita. Sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis silmi kaffah, masuklah kamu semua ke dalam Islam yang kafah, yang menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan sesekali kamu mengikut jejak langkah syaitan. Khutuwat jamak jejak langkah syaitan. Kerana syaitan ini aduwwum mubin, musuh yang sangat nyata. Maka kita lihat, apabila kita melihat tafsir berkaitan dengan ayat ini, kita lihat bagaimana Asy-Syahid Sayyid Qutb rahimahullahu ta'ala menafsirkan ayat yang saya bacakan tadi. Kita lihat bagaimana Al-Imam Asy-Syahid Sayyid Qutb, beliau menyebut, fa innahu laisa hunaka illa tijahin athani. Bila kita menyebut tentang Islam itu, masuklah kamu, anutilah kamu Islam yang menyeluruh, maka tidak akan ada di sana, orang panggil akan ada di sana dua tujuan. Maknanya hidup kamu atas dunia ini, iaitu ada dua tujuan. Imma ad-dukhul fi silmi kafah, sama ada kamu menganut agama Islam yang menyeluruh, wa imma ittiba' khutuwati syaitan, ataupun kamu akan mengikut jejak langkah syaitan. Maknanya apabila Allah Ta'ala menyuruh orang-orang yang beriman kepada Allah supaya beriman ataupun supaya memahami Islam dengan cara menyeluruh, maka akan ada di sana dua ittijah. Sama ada kamu mengikut Islam ataupun kamu mengikut orang panggil syaitan, kamu mengikut jejak langkah syaitan. Maka akan ada di kamu dua. Sama ada kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kamu tidak beriman kepada Allah Taala, iaitu kamu mengikut jejak langkah syaitan. Maka di sini dia kata, apabila kamu mengikut jejak langkah syaitan, maka kamu akan mendapat kesesatan. Imma huda wa imma dalal. Kamu mengikut Islam, kamu akan mendapat petunjuk. Kalau kamu mengikut syaitan, kamu akan mendapat kesesatan. Ini tafsiran daripada Al-Imam Syahid Sayyid Qutb. Bagaimana beliau menafsirkan apabila Allah Ta'ala menyuruh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya memahami Islam dengan cara yang menyeluruh, maka kamu mesti memahami Islam dengan cara menyeluruh dan jangan sesekali kamu mengikut jejak langkah syaitan, kerana kamu akan mendapat kesesatan, kamu akan mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka secara ringkas, apabila kita menyebut Islam adalah agama yang menyeluruh, Islam is a way of life, ataupun Islam ini syamilun yatanawalu mazahirul hayah, maka Islam itu adalah ibadat. Islam itu adalah politik. Islam itu adalah ekonomi.
Islam itu adalah perundangan, Islam itu adalah pendidikan, Islam itu adalah alam sekitar dan sebagainya. Bila sebut Islam, maka syamilun, merangkumi seluruh aspek-aspek kehidupan yang ada di atas muka dunia. Maka banyak-banyak aspek yang saya sebutkan tadi, maka pada malam ini fokus saya hanya kepada aspek politik. Perbincangan kita pada malam ini iaitu kita memilih aspek politik, kerana kita hendak kaitkan politik dengan ulama. Bila kita sebut politik, maka tidak dapat tidak kita kena sebut, kita kena nyatakan ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala nyatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika mana Tuhan kamu berkata kepada para malaikat, aku ingin jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Bila sebut tentang khalifah, kita lihat bagaimana Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkamu As-Sultaniyah, kitab yang masyhur Al-Ahkamu As-Sultaniyah, maka Al-Imamu Al-Mawardi menyebut al-imamatu mawdu'atun li khilafati nubuwati fi hirasati din wa siyasati dunya bih. Imamah ataupun pemimpin utama adalah menjadi pengganti kenabian dalam mengawal agama dan bersiasah dunia dengan agama. Tu maksud orang panggil khalifah, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imamu Al-Mawardi. Betul lah, khalifah di sini iaitu ditujukan kepada Nabi Adam AS, tetapi maksud umumnya adalah Allah Ta'ala nak jadikan di atas muka dunia ini iaitu pemimpin. Pemimpin, yang mana pemimpin yang Allah Ta'ala nak jadikan di atas muka dunia ini, dia akan menjadi pengganti kenabian dan untuk mengawal agama, untuk jaga agama dan bersiasah dunia ini dengan agama. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, allazina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Suratul Hajj ayat yang ke-41. Dalam ayat ini Allah Ta'ala kata allazina immakkannahum fil ard, orang-orang yang diberikan kekuasaan di atas muka dunia ni, maka apakah yang mereka perlu lakukan? Apakah yang wajib mereka lakukan? Aqamus salah, mendirikan sembahyang, wa atau zakah, menunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf, menyuruh melakukan kebaikan, wa nahaw 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, walillahi 'aqibatul umur. Maka kita lihat bagaimana ulama-ulama kita menafsirkan daripada ayat suratul Hajj, ayat yang ke-41 dalam suratul Hajj ini. Ulama-ulama kita menyebut ini adalah ciri-ciri pembinaan sebuah negara sejahtera. Ini adalah ciri-ciri pembinaan sebuah negara yang baik, negara yang comel, negara yang aman, iaitu ada 5 ciri. Yang pertama, solat, iaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, zakat ini iaitu ekonomi yang adil. Yang kedua, zakat bermaksud ekonomi yang adil. Yang ketiga, amar ma'ruf, melaksanakan amar ma'ruf, iaitu negara berkebajikan. Yang keempat, nahi mungkar, orang panggil nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Itu maksud dia apa? Kehebatan undang-undang. Dan yang kelima, berwawasan, ada wawasan dunia dan juga akhirat. Ini ulama-ulama kita mengeluarkan daripada ayat tersebut ada 5 ciri negara berkebajikan ataupun negara sejahtera, yang mana
kelima-lima ciri tadi adalah ayat berkaitan rapat dengan politik Islam. Bagaimana nak melaksanakan ekonomi yang adil, bagaimana nak melaksanakan undang-undang Islam dan segala apa yang ada dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan jelas itu adalah tidak lain tidak bukan memerlukan kepada politik Islam. Maka sebab itu sidang penonton hadirin yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menyebut tentang politik Islam sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kenapa kita sebagai ulama sangat penting untuk kita terjun dalam politik Islam, untuk bersama-sama terlibat dalam politik Islam. Kenapa ulama-ulama mesti bersama-sama dalam politik Islam? Kenapa mesti ada ulama yang bersama-sama dengan politik Islam? Apakah kepentingannya? Apakah orang panggil kebaikannya apabila ulama itu bersama-sama dengan politik Islam? Maka kita faham daripada suratul Hajj tadi, iaitu dalam ayat yang ke-41, kita faham bahawasanya nak mewujudkan sebuah negara yang sejahtera, nak mewujudkan negara yang aman, negara yang sejahtera, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, tidak lain tidak bukan mesti mempunyai tampuk kekuasaan, mesti ada kuasa. Nak laksanakan undang-undang, nak laksanakan ekonomi yang adil, nak mencegah kemungkaran, nak menyuruh melakukan kebaikan dan segala apa yang ada dalam suratul Hajj tadi, tidak lain tidak bukan memerlukan kepada kekuasaan, memerlukan kepada kuasa. Maka sekiranya kita mempunyai kuasa, maka insya-Allah kita dapat melaksanakan tuntutan yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran. Maka bagaimana kita nak ada kuasa? Bagaimana kita nak wujudkan kuasa tersebut, nak ambil kuasa tersebut? Maka tidak dapat tidak dalam sistem demokrasi berparlimen dalam negara kita, maka kita mesti terlibat dengan pilihan raya. Mesti terlibat dengan intikhabat, mesti terlibat dengan election. Ulama mesti terlibat dengan pilihan raya. Masyarakat yang berada di luar sana mesti terlibat dengan pilihan raya. Dan lebih-lebih lagi lah para ulama, alim ulama, orang-orang yang berilmu mesti terlibat dengan pilihan raya, supaya apabila kita terlibat dengan pilihan raya, maka kita akan mendapat kuasa. Terlibat dengan pilihan raya ni, kita jangan letak dalam kepala kita ni nak jadi calon, tidak. Terlibat dengan pilihan raya ni bermaksud kita bekerja untuk memberi kemenangan kepada calon-calon kita. Kita bekerja untuk memberi kemenangan kepada calon-calon yang berilmu, calon-calon yang mempunyai kriteria-kriteria sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam. Itu maksud dia. Maksud ulama kena bersama-sama dalam pilihan raya, iaitu ulama kena bekerja untuk memenangkan calon kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bermunajat, dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah calon-calon yang memenuhi ciri-ciri yang diinginkan oleh agama kita akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contohlah, sebagai contoh kita lihat bagaimana kerajaan Islam Kelantan. Kita tengok kerajaan Islam Kelantan kita, alhamdulillah, sudah 31 tahun Islam memimpin. Kepimpinan ulama telah memimpin Kelantan ini lebih daripada 30 tahun. Alhamdulillah. Banyak kebaikan, banyak kebajikan, banyak manfaat-manfaat yang telah dilakukan, yang telah dilipat kali gandakan, yang telah di-upgrade oleh
pemimpin-pemimpin kita, oleh orang panggil yang berhormat kita, oleh pemimpin-pemimpin kita. Ini adalah salah satu contoh apabila ulama terlibat dengan politik Islam dan terlibat juga dalam pilihan raya, maka apabila alim ulama ini mendapat kuasa, maka insya-Allah mereka akan jaga negeri, mereka akan jaga negara dengan baik, dengan sempurna, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu, sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, ulama mesti terlibat dengan politik Islam. Apabila terlibat dengan politik Islam, kita terlibat juga dalam pilihan raya, maka kita akan mendapat kuasa. Maka kuasa yang kita perolehi tadi, kita memimpin negara, kita membina negara, kita jaga negeri kita, maka kita laksanakan sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, allazina immakkannahum fil ard aqamus salah ila akhir ayat. Sebab itu benarlah kata Al-Imamul Ghazali rahimahullah, ad-dinu usun wa sultanu harisun wa ma assalahu famahdumun wa ma la harisalahu fadai'. Agama itu adalah asasnya, sedangkan pemerintah sebagai pengawalnya. Apa yang tidak ada asasnya nescaya boleh membawa keruntuhan, dan apa yang tidak ada pengawalnya maka akan menjadi hilang. Ini kalam ataupun kata-kata Al-Imamul Ghazali yang cukup baik, yang cukup bermanfaat untuk kita hayati, untuk kita fahami, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Para hadirin sidang penonton yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ulama mesti terlibat dengan politik Islam, mesti terlibat dengan pilihan raya, mesti terlibat dengan sistem demokrasi. Kerana apa? Kerana kita mahukan kuasa. Kita mahukan tampuk kekuasaan untuk kita memimpin negara, memimpin negeri sebagaimana yang dikehendaki oleh agama kita. Maka sebab itu kita lihat bagaimana Dr. Yusuf Al-Qardawi hafizahullah dalam kitabnya Ad-Din was Siyasah, beliau ada menyebut al-Islamu la yakunu illa siyasiyan. Islam ini kok mana-mana pun mesti terlibat dengan politik. Jangan sesekali kita bawa ideologi, kita bawa kefahaman bahawasanya Islam ini tidak ada kaitan dengan politik. Ulama tidak boleh berpolitik. Ulama jangan berpolitik. Ni tak betul. Ulama jangan berpolitik. Ulama ni hanya berdakwah. Ulama ni hanya betul masyarakat. Itu sebahagian daripada tugas ulama. Tetapi tugas ulama juga, dia mesti betul, mesti berdakwah manusia ini melalui politik Islam. Kerana itu adalah sunnah ulama usunnah nabi-nabi yang terdahulu, termasuklah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana disebut, bagaimana Dr. Yusuf Qardawi menyebut, wahuna yajibu an u'linaha sarihatan. Di sini aku nak terangkan secara jelas, secara sarih, jelas-jelas kepada kamu semua, innal Islam al-haq, sesungguhnya Islam yang sebenar, kama syara'ahu Allah, sebagaimana yang dikehendaki oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala, la yumkinu an yakuna illa siyasiyan. Kok mana-mana pun Islam yang sebenar ini, Islam yang mesti terlibat dengan politik.
Islam mesti terlibat dengan politik. Kok mana-mana pun Islam yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Islam yang terlibat dengan politik. Ulama mesti terlibat dengan politik. Wa idza jarradat al-Islam minas siyasah. Apabila Islam ini tidak bersama-sama dengan politik, Islam ini tidak bersama-sama dengan politik, faqad ja'alathu dinan akhar, maka sesungguhnya seolah-olah Islam ini adalah agama yang suku, agama lain pula. Agama yang lain. Yumkinu ayyakuna buziyah atau nasraniyah. Kemungkinan itu agama Buddha. Supaya agama Buddha ataupun agama Nasrani ataupun dengan agama-agama yang lain. Jelas. Nak rayaknya ulama-ulama ini mesti terlibat dengan politik Islam. Mesti terlibat dengan sistem demokrasi berparlimen, mesti terlibat dengan pilihan raya, kerana ianya adalah tuntutan agama. La al-Islamu la yakunu illa siyasiyan. Kok mana-mana pun Islam itu mesti terlibat dengan politik. Itu adalah beberapa pendapat daripada ulama-ulama kita, yang mana dengan pendapat tadi, maka jelaslah kepada kita bahawasanya kita jangan sesekali melarikan diri. Jangan sesekali kita mengasingkan diri kita daripada politik Islam, daripada orang panggil sistem demokrasi berparlimen dengan pilihan raya. Jangan sesekali, khususnya ulama, jauhkan diri daripada sistem demokrasi berparlimen ini, kerana ianya akan merugikan agama, kerana ianya akan merugikan Islam. Sebab itu tujuan ataupun kepentingan orang panggil politik Islam ini, iaitu tidak lain tidak bukan kita nak adanya, kita nak wujudkan dalam negara kita ini sebuah masyarakat dan pemerintahan yang terlaksana di dalamnya nilai-nilai hidup Islam dan hukum-hukumnya menuju keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ulama-ulama dan masyarakat-masyarakat yang berada di luar sana mesti terlibat dengan politik Islam. Mesti terlibat dengan sistem demokrasi berparlimen ini, tidak lain tidak bukan untuk kita wujudkan dalam negara kita ini sebuah masyarakat dan pemerintahan yang terlaksana di dalamnya nilai-nilai hidup Islam dan hukum-hukumnya menuju keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka alhamdulillah, setakat ni kita jelas kepentingan ulama, kelebihan ulama dan kemuliaan ulama. Maka mesti berkait rapat dengan politik Islam. Ulama mesti terjun dalam politik Islam, mesti bersama-sama dengan politik Islam. Tidak lain tidak bukan sebagaimana yang saya sebutkan lagi tadi, nak mewujudkan masyarakat dalam negara kita ini dan juga nilai-nilai hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam. Maka setelah kita memahami tentang beberapa perkara tadi, maka kesimpulan daripada perbincangan ataupun huraian pada malam ini, saya tidak berhasrat untuk mengambil masa yang panjang, kerana kita mempunyai banyak program-program dan juga kuliah-kuliah online yang lain. Maka kita ringkas-ringkas sahaja pada malam ini, dan insya-Allah program Kalam Ulama ini kita akan adakan sebulan sekali di bawah penerangan ulama, urusan ulama kawasan Kota Baru. Kita akan adakan sebulan sekali. Kalam Ulama ni adalah program bulanan di bawah penerangan ulama, penerangan urusan ulama Kota Baru. Ini sebagai permulaan pada malam ini, dan insya-Allah akan ada siri-siri yang lain. Maka kesimpulan yang kita boleh simpulkan pada malam ini, ulama mesti terlibat dengan politik Islam dan gerakan Islam, kerana ianya sunnah nabi-nabi yang terdahulu, termasuklah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Sebagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa'u taksur au kama qala. Adalah bagi Bani Israel itu, mereka diuruskan urusannya oleh para nabi. Maknanya nabi menjadi pemimpin politik kepada kumpulan-kumpulan mereka. Ketika seorang nabi itu wafat, nabi yang lain akan menggantikannya, maka tidak akan ada nabi setelahku, namun akan ada khulafa selepas daripada aku. Itu yang pertama. Yang kedua, keterlibatan ulama dengan politik Islam dapat membersihkan ideologi-ideologi dan fahaman-fahaman barat daripada pemikiran masyarakat kita. Kita lihat bagaimana politik negara kita pada hari ini sangat huru-hara, sangat kucak-kacir. Bahasa Arab panggil fawda, terumbang-ambing. Ini masalah yang berlaku dalam negara kita kerana tidak lain tidak bukan kerana perebutan kuasa, tamak halaba kepada kuasa, nak kepada kuasa, hubbus syuhrah, hubbul jah, nak tomok kepada kuasa, nak kepada jawatan, segala-gala menyebabkan politik dalam negara kita pada hari ini berada dalam suasana kucak-kacir. Sebab itu apabila kita terlibat dengan politik Islam, kita memahami politik Islam, maka politik Islam ini dia ada perhitungan dosa dan juga pahala. Ada perhitungan dosa dan juga pahala. Kita terlibat dengan politik Islam, kita tidak boleh buat sesuka hati kita. Kita tidak boleh buat sebagaimana yang kita nak, kerana di sana ada perhitungan dosa dan juga pahala yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keterlibatan ulama-ulama dalam politik Islam, kita nak membetulkan masyarakat kita, kita nak membetulkan ahli-ahli politik yang mengikut politik barat, yang mengikut politik sekular, supaya mereka memahami bahawasanya politik Islam tidak membenarkan huru-hara dilaksanakan dan juga dilakukan dengan tidak memikirkan kepada musibah, tidak memikirkan kepada akibat yang berlaku kepada masyarakat. Sebab itu sangat-sangat penting kepada ulama-ulama yang berada di luar sana, mereka berada dalam masyarakat supaya mereka boleh membetulkan kelakuan-kelakuan buruk ahli-ahli politik yang tidak mengikut dasar Islam ini, kerana ianya akan merugikan masyarakat, kerana ianya akan merugikan negara. Inilah yang berlaku apabila ahli-ahli politik yang tidak mengikut sistem politik Islam mendapat kuasa, mendapat kuasa, menyebabkan mereka menyalahgunakan kuasa yang ada kepada mereka. Akhir sekali mereka tidak mengikut apa yang dikehendaki oleh agama kita. Maka sebab itu saya ulang sekali lagi, keterlibatan ulama dalam politik Islam ini tidak lain tidak bukan dapat membersihkan ideologi-ideologi barat dan fahaman-fahaman kotor daripada pemikiran masyarakat dan juga mereka-mereka yang terlibat dengan politik kotor. Benarlah sebagaimana yang disebut oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, fafasadul ra'aya bifasadil muluk wa fasadul muluki bifasadil ulama wa fasadul ulama'i bistilla'i hubbil mali wal jah. Kerosakan rakyat berlaku kerana rosaknya pemimpin. Rosaknya orang panggil pemimpin. Apabila pemimpin dia rosak, maka akan rosaklah rakyat.
Rosaknya pemimpin ini kerana rosaknya ulama. Wal'iyadzabillahi mizalik. Wal'iyadzabillahi mizalik. Jangan sesekali kita terlibat dengan orang panggil dengan politik yang tak betul. Kita sebagai ulama, kita sebagai alim ulama, kita kena betul orang-orang yang menganuti politik barat. Orang panggil menganuti politik sekular. Kita ulama, kita kena betul. Jangan sesekali kita mengiyakan. Apabila kita mengiyakan kefasadan dan kerosakan yang berlaku, jadilah kita syaitanul akhras, setan bisu. Wal'iyadzabillahi mizalik. As-sakitu anil haqqi syaitanul akhras. Bisu daripada menyatakan kebenaran, iaitu setan bisu. Maka kita sebagai alim ulama, orang yang terlibat dengan politik Islam, kita kena membetulkan masyarakat kita, kena membetulkan ahli-ahli politik yang terlibat dengan politik sekular ini, supaya mereka kembali ke pangkal jalan, supaya mereka kembali kepada agama Islam, supaya mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Barulah politik negara kita, barulah suasana dalam negara kita akan jadi stabil, akan jadi comel, akan jadi baik, akan jadi tenang. Kita pun sebagai rakyat, kita tidak sakit kepala. Tidak sakit kepala. Kita alim ulama pun kita tidak sakit kepala. Tetapi walau bagaimanapun, kok mana-mana pun, janganlah dengan suasana yang berlaku pada hari ini, kita alim ulama, kita tak terlibat dengan politik. Malah aku, cara ke politik serabut perut. Tak boleh. Kita sebagai alim ulama, kita tak secara ke politik Islam. Apa? Serabut dengan politik yang berlaku, serabut dengan politik yang panas dalam negara kita. Maka akhir sekali kita uzlah. Uzlah jiwa tak apa, kita uzlah tubuh kita, uzlah fizikal kita. Kita jauh dengan masyarakat, kita lari daripada masyarakat, maka kita telah lari daripada tanggungjawab kita. Kalau alim ulama bersikap dengan sikap sedemikian, bagaimana masyarakat yang berada di luar sana, dia nak memahami Islam yang syumul. Bagaimana mereka nak memahami agama yang sebenar apabila para ulama, alim ulama tidak cara kepada ulama, tidak cara kepada masyarakat. Sebab itu kita sebagai alim ulama, kita sebagai orang alim, kita sebagai orang yang berilmu, maka kita mesti bawa fahaman ini, kita mesti bawa fikrah kita ini dengan fikrah yang menyeluruh. Dengan fikrah yang menyeluruh, iaitu kita nak bagi kesedaran kepada masyarakat kita supaya mereka suka dengan politik Islam. Supaya mereka nampak politik Islam ini adalah ibadat. Politik sekular ni adalah tak betul. Kita tak say anak-anak muda yang berada di luar sana tak say terlibat dengan politik. Walaupun politik Islam, kerana bagi mereka serabut dengan politik yang berlaku dalam negara kita. Hak serabut ni politik hak bukan ikut Islam, tidak. Tapi kalau politik itu ikut Islam, alhamdulillah, insya-Allah ia akan berada dalam suasana yang baik, akan berada dalam suasana yang comel. Sebab itu kesedaran ini kena disebut oleh para alim ulama, oleh orang-orang yang berilmu, supaya masyarakat yang berada di luar sana mereka faham tanggungjawab mereka, iaitu nak negara yang sejahtera, nak negara yang aman, nak negara yang tenang. Kok mana-mana pun, tidak lain tidak bukan kepimpinan itu mestilah kepimpinan ulama, mestilah orang yang ada ilmu agama, orang yang berpendidikan agama. Maka insya-Allah apabila mereka daripada kalangan yang berpendidikan agama,
yang berlatar belakangkan agama, insya-Allah negara yang mereka perintah, negeri yang mereka perintah akan menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada bulan hadapan dalam sesi Kalam Ulama siri yang kedua. Mudah-mudahan perkongsian ringkas Ambo pada malam ini mendapat keberkatan dan juga kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Ambo minta maaf sekiranya ada terlanjur kata, terkasar bahasa. Mudah-mudahan kita semua diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kita diberikan pahala dan juga ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza wa sazima li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.